Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Daud dan hari ini saya akan membentangkan mengenai pembangunan mampan mengikut Islam bagi Serendah 2050. Wawasan 2050 bagi bandar Serendah adalah pembangunan bandar yang meliputi dan menjaga aspek-aspek ekonomi, alam sekitar dan sosial agar pembangunannya tidak terlampau sekular. Kedua, mempunyai pembangunan bandar yang terancang dan berpusat di mana masjid sebagai pusat bandar dalam menjadi perancang pembangunan mampan yang berasaskan agama Islam. Dan seterusnya, tadbir urus pembangunan bandar mampan yang cekap dan terancang mengikut rancangan jangka panjang dan jangka pendek yang ingin dicapai bagi mencapai wawasan 2050. Seterusnya adalah aspek-aspek penting yang akan diambil untuk mencapai wawasan 2050 iaitu alam sekitar, sosial dan ekonomi. Pada aspek ekonomi, kami akan melihat pada aspek pemusatan bandar, tadbir urus, kewangan dan perniagaan. Pertama sekali adalah masjid sebagai pusat bandar, di mana kawasan Serendah yang sudah mempunyai masjid yang dapat dijadikan sebagai pusat dalam pembangunan bandar mampan mengikut syariat Islam, di mana kawasan masjid di kota Serendah sudah menjadi pusat kepada bandar Serendah, tetapi tidak semua atau kebanyakan penduduk berada di segenap-segenap tempat dan tidak berada di pusat bandar Serendah. Seterusnya adalah ekonomi wakaf, infak dan derma, di mana pengumpulan wang-wang atau sumbangan daripada pelbagai bentuk akan dikumpul dan digunakan untuk memulakan sesuatu penjagaan yang hasilnya nanti akan digunakan untuk membantu mereka yang memerlukan serta memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Hal ini di mana pelbagai bentuk derma, wakaf dan infak itu akan dijadikan satu modal untuk penjagaan dan hasilnya nanti akan balik kepada masyarakat setempat. Seterusnya adalah tadbir urus dan keuangan. Tadbir urus mempunyai tadbir urus yang pembangunan yang baik dan berasaskan syariat Islam yang tidak hanya mengejar keuntungan atau kepentingan kepada diri sendiri. Seterusnya adalah keuangan. Pembahagian keuangan yang dikumpul melalui zakat, wakaf dan sedekah serta sumbangan dikumpulkan dan diedarkan mengikut kesesuaian dan dirasakan berhak terhadap harta tersebut. Seterusnya adalah aspek alam sekitar. Aspek alam sekitar yang pertama adalah pembahagian antara kawasan hutan simpan dan tanaman komersial bagi mengelakkan penebangan hutan dan kawasan tanaman tinggal yang dapat merosakkan bumi. Hal ini dapat dilihat bahawa Serendah dikelilingi dengan kawasan-kawasan hutan dan kawasan-kawasan taman sosial komersial seperti kelapa sawit. Juga terdapat tanaman-tanaman sayur-sayuran seperti itu. Jadi, bagi mencapai wawasan 2050, diharapkan bahawa tempat-tempat ini masih kekal dan dapat dimodernisasi agar kawasan hutan tidak terjejas. Seterusnya adalah mempelbagaikan kaedah dan jenis tanaman yang dijalankan bagi meningkatkan kuantiti dan kualiti tanaman dan ternakan bagi memaksimumkan kawasan tanaman yang kecil untuk menghasilkan pelbagai jenis tanaman. Kaedah tanaman dan ternakan juga dijalankan seiring dengan pergerakan masa dan pemodenan. Seperti yang ditunjukkan dalam slide, gambar pertama menunjukkan bahawa bangunan tersebut mempunyai penanaman di dalam bangunan, di mana terdapat 9 tingkat bangunan mempunyai 9 jenis tanaman yang ditanamkan. Gambar kedua menunjukkan bahawa anak-anak pokok atau anak-anak benih dijaga rapi bagi mencapai kualiti dan kuantiti yang baik. Gambar ketiga menunjukkan greenhouse bagi penanaman-penanaman atau sayur-sayuran dan plant ternakan dan penanaman pada gambar keempat. Seterusnya adalah kesan-kesan
dan wawasan 2050 yang ingin dicapai, di mana pada masa sekarang kita dapat melihat bahawa pembuangan sisa toksik dan sampah sarap yang tidak terurus. Oleh itu, kami ingin mengubah kepada pembuangan sisa toksik dan sampah sarap yang lebih baik, yang akan membawa kepada kesan positif daripada pelaksanaan sistem pelupusan yang lebih terurus, di mana bahan makanan organik akan dibuang di satu tempat, kawasan yang sampah sarap yang dapat kita semula akan dikumpulkan satu tempat, dan bahan kimia juga akan dilupuskan secara baik. Kesan-kesan ini dapat dilihat pada masa hadapan dari pelbagai aspek, dan kesan buruk juga dapat dielakkan. Last sekali adalah aspek sosial, iaitu bandar ilmu, undang-undang dan rumah kebajikan. Pertama sekali adalah bandar ilmu, di mana masjid sebagai pusat pengembangan ilmu, sistem pelajaran yang terancang, dan didikan agama dan moral diperketatkan. Seterusnya adalah undang-undang. Pertama sekali ada pelaksanaan undang-undang yang mesra rakyat dan adil. Kedua ada pendoktrinan dasar-dasar kepada masyarakat. Dan yang terakhir, mempertingkatkan kuasaan undang-undang. Dan akhir sekali adalah rumah kebajikan, di mana terdapat 4 jenis rumah kebajikan yang ingin dicapai sebelum menyampai wawasan 2050, iaitu charity house atau rumah orang tua, kedua rumah anak yatim, ketiga pusat sanitis rendah yang sudah ada sekarang ini, tapi kami ingin memperkembangkan sekiranya terdapat pengedar dadah di dalam itu, dapat juga mereka bekerja atau melakukan sesuatu seperti penjagaan atau something. Dan yang terakhir sekali adalah gudang pengumpulan barang untuk barang-barang keperluan yang akan diedarkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.